Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan menyatakan berkaitan dengan hadis wanita berpakaian tetapi bertelanjang, mereka tidak akan masuk ke syurga. Dan golongan seperti ini sudah pun berlaku. Ya betul, hadis tersebut juga betul, hadis yang sahih, dan perkara tersebut telah berlaku. Di dalam hadis Nabi menyebut dua golongan yang Nabi tidak sempat melihatnya dan berlaku di akhir zaman, dan sudah tentulah golongan tersebut berlaku di zaman kita ini. Antaranya golongan pemerintah yang zalim, yang membawa cemeti-cemeti lalu dipukul orang ramai, lalu dia memukul orang ramai. Maknanya dia merujuk kepada pemerintah yang zalim. Dan pekerja-pekerja yang bekerja dari pihak pemerintah untuk memukul orang ramai secara zalim. Maknanya memukul orang-orang yang tidak melakukan kesalahan ataupun orang-orang yang tidak sepatutnya dikenakan hukuman lalu dikenakan hukuman. Itu golongan yang pertama yang disebutkan dalam hadis. Dan yang kedua, kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, dengan perbezaan penafsiran di kalangan para ulama. Sebahagian ulama berpandangan seperti yang ditanya, iaitulah berpakaian tetapi bertelanjang. Dalam hadis di akhirnya Nabi menyebut mereka tidak akan masuk ke dalam syurga dan tidak dapat menghidu baunya, sedangkan bau syurga itu dapat dihidu dari jarak yang jauh. Hadis itu yang dimaksudkan. Saudara menyebut dan golongan seperti ini sudah pun berlaku, betul, sudah berlaku perkara tersebut. Persoalannya, jika wanita itu sudah tahu hukumnya haram tetapi sengaja berpakaian seperti ini, adakah dia kekal masuk ke neraka atau hanya untuk menghalalkan perbuatan tersebut sahaja yang kekal ke dalam neraka dan bukannya adalah dosa besar? Pertama, perbuatan mendedahkan aurat dalam bentuk menggoda manusia, menggoda orang ramai, itu termasuk di dalam dosa yang besar. Kerana mustahil dosa kecil, sedangkan Nabi gandingkan perbuatan tersebut dengan perbuatan salah satu dosa besar, iaitulah pemerintah-pemerintah yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak bersalah sehingga dipukul mereka sesuka hati. Perkara itu perkara dosa besar. Kemudian Nabi gandingkan dengan perbuatan wanita yang kasiyat ariyat, berpakaian tetapi bertelanjang, menunjukkan perbuatan itu termasuk di dalam dosa besar. Selain daripada itu, apakah mereka dah tahu hukum tu, mereka buat juga, mereka akan kekal dalam neraka? Wallahu taala alam. Hadis seperti ini kita tidak boleh membacanya bersendirian. Sebaliknya, hendaklah hadis itu diserasikan dengan kefahaman asas ataupun asas-asas kefahaman berkaitan dengan syurga dan neraka, berkaitan dengan orang yang beriman. Kalau pelaku tersebut, wanita yang melakukan berpakaian tetapi bertelanjang, jika dia seorang yang beriman, dia mengimani asas-asas keimanan, maka dia seorang yang beriman, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Maka kita mesti faham, dia tidak masuk ke dalam syurga itu maknanya tidak masuk di awalnya. Sebaliknya, dia masuk terlebih dahulu ke dalam neraka sehingga dibersihkan, diazabkan dia berdasarkan kesalahan yang dilakukan, kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga. Itu kefahaman pertama yang boleh kita ambil faham daripada hadis tersebut. Demikian juga dia tidak mendapati bau syurga, yakni dia tidak akan mendapati di awal ketika orang golongan yang masuk awal ke dalam syurga, dia tak mendapat kelebihan tersebut. Sebaliknya, dia masuk lewat dan kemudian disebabkan dosa dan maksiat yang dia lakukan selagi dia memiliki iman. Selagi dia memiliki iman. Namun jika dia tidak memiliki iman, maka sudah tentu dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kefahaman hadis secara umum. Secara umumnya, semua persoalan-persoalan yang seumpama ini yang membabitkan orang yang beriman mesti difahami sedemikian. Mesti difahami sedemikian. Atau hanya untuk yang menghalalkan perbuatan tersebut. Ya, salah satu kesalahan yang menyebabkan seseorang itu kekal dalam neraka, iaitulah menghalalkan perkara yang diharamkan oleh syarak. Menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, maka perbuatan itu menjadikan seseorang itu terkeluar daripada agama. Kerana setelah dia tahu Allah dan Rasul mengatakan haram, tiba-tiba dia kata tak, tetap halal, dia kata. Maka dia membantah dan melawan Allah dan Rasul. Perbuatan dia itu menjadikan ia terkeluar daripada Islam. Maka orang yang terkeluar daripada Islam, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian saudara yang bertanya menyebut, dan yang kedua, bila berdepan golongan wanita seperti ini, bagaimana untuk berdakwah? Adakah boleh dengan membaca hadis ini kepada mereka? Ya, salah satunya dengan cara membaca hadis ini kepada mereka dengan lembut dan lunak,
dengan tujuan supaya mereka datang rasa takut dan insaf di dalam jiwa mereka sama seperti orang lain. Mereka yang sedemikian, mereka juga insan, perlu ditangani dengan cara seorang insan. Kemudian saudara yang bertanya menyebut bagi tahu ancamannya adalah boleh kekal dalam neraka. Boleh bagi tahu sedemikian. Jika dia ahli maksiat, orang-orang yang melakukan maksiat, kita tak tahu apa yang ada dalam hati mereka, maka kita bimbang di dalam hati mereka itu memiliki i'tiqad kufur sedangkan mereka tidak menyedarinya. Lalu ancaman-ancaman seperti hadis-hadis ini perlu disebarluaskan di dalam masyarakat supaya timbul rasa takut dan gerun di dalam hati mereka. Dan ternyata perkara itu berlaku. Ternyata di dalam jiwa orang-orang yang melakukan kesalahan, bahkan kita juga semua manusia ni ada melakukan kesalahan. Bila kita diperingatkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesalahan yang kita lakukan, maka kita rasa gerun dan takut. Akhirnya, walaupun kadang-kadang sebahagian orang dia tidak segera berubah, tapi percayalah pada satu ketika nanti dia akan berubah. Kita telah tengok bagaimana orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak baik, hidup dalam keadaan tidak elok, akhirnya mereka kembali kepada agama. Kerana apa? Jiwa mereka dari dahulu lagi mereka mendengar peringatan-peringatan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mereka menyedari kesalahan mereka, tetapi suasana pada ketika itu ataupun ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengubah, maka akhirnya mereka kembali berubah, kembali mematuhi ajaran agama. Itulah yang kita harapkan. Kemudian saudara yang bertanya juga berkata, ini kerana ada sebahagian yang kadang-kadang anggap kita seolah-olah menjudge mereka. Itu biasalah orang ni. Bila kita buat nasihat, orang akan anggap kita sedemikian. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan teguran dan nasihat secara yang paling baik. Orang anggap kita ekstrim, sebut dalam soalan ni, anggap kita ekstrim. Itu memanglah mulut orang, kita tak mampu untuk tutup mulut mereka semua. Hatta bukan kita sahaja dianggap sebagai cuba menghakimi orang ekstrim. Nabi SAW sendiri telah dituduh dengan berbagai tuduhan. Demikianlah ujian bagi para pendakwah. Apatah lagi pada hari ini semua serangan diajukan kepada orang-orang agama. Ada 2-3 orang tertentu pendakwah yang tergelincir, maka mereka viralkan, mereka gembar-gemburkan dengan nama da'i, dengan nama ustaz, dengan nama apa-apa nama yang mereka berikan, dengan tujuan untuk memburuk-burukkan orang, golongan-golongan agama. Maka demikianlah kerja orang-orang para pengikut syaitan. Tujuan mereka nak memburukkan orang-orang yang golongan agama. Itu memang kerja mereka, golongan-golongan pengikut syaitan, golongan-golongan nifak yang penuh dengan kemunafikan dalam diri mereka. Itulah kerja mereka memburuk-burukkan golongan agama. Bahkan hari ini ada orang edarkan artikel kononnya ahli masjid boleh menjadi sebab kepada orang masuk neraka kerana tegur orang yang melakukan kesalahan di dalam masjid secara kasar. Kita tak nafikan cara tegur itu salah, tetapi kenapa difokuskan golongan masjid? Kenapa difokuskan golongan masjid? Sedangkan yang menulis itu tidak hadir ke masjid. Orang masjid juga ada kelemahan dan kekurangan. Kelemahan yang ada sepatutnya diberi nasihat secara baik, bukan digembar-gemburkan seolah-olah golongan masjid ni golongan yang jahat, golongan agama ni golongan yang jahat. Kita risau perkara itu berlaku adalah disebabkan bisikan syaitan, lalu mereka terpedaya dengan bisikan syaitan yang ada di dalam hati mereka, ataupun memang dari busuk hati mereka sendiri kerana hati mereka telah diseliputi dengan kemunafikan. Wallahu a'lam.